قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-8, haramnya seorang muslim, yakni tidak boleh dibunuh. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah memerangi manusia hingga mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, berarti telah melindungi darah dan harta mereka kecuali dengan alasan yang dibenarkan Islam. Sedangkan perhitungan mereka, yakni termasuk orang baik atau buruk, adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada maksud utama hadis ini ialah untuk menunjukkan kemuliaan dan bernilainya satu, darah kaum muslimin, dan yang kedua adalah harta benda bisdurang. Artinya dari segi darah kaum muslimin ini bukan perkara remeh yang boleh kita ni sukati-sukati langgar, dan cuma tujuh harta bisdurang. Malah kalau tadi lihat dalam Quran, pembunuhan ni antara salah satu dosa-dosa besar lah, dan dosa-dosa yang dahsyat yang dijanjikan Allah Ta'ala azab yang sangat-sangat besar. Jadi hadis ini menyokong lagi dan mensabitkan lagi benda tu. Artinya di sini kan yang Nabi SAW-nya umirtu an uqatilan nas, aku disuruh untuk memerangi manusia, ataupun Allah Ta'ala memerintahkan kiraku untuk memerangi manusia, yang mana memerangi ini satu perbuatan yang merangkumi dalamnya ataupun yang terdapat dalamnya menumpahkan darah manusia, sehinggahnya yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dorang naik saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawasanya sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa yuqimus salah, mendirikan sembahyang. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Ini fa idza fa'alu dzalika, kalau dorang buat atau artinya dorang mengucapkan dua kalimah syahadat, dorang menunaikan salat dan menunaikan zakat, serta sebenarnya kalau tadi kita syarah kepada hadis ini, serta sebenarnya perintah-perintah Allah Ta'ala yang lain, nanti macam puasa dan lain-lain. Maka fa idza fa'alu dzalika, bila dorang membuat semua tu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terpeliharalah daripada aku, artinya dia boleh sekati-sekati menumpahkan darah bisdurang, dia boleh sekati-sekati mengambil harta benda bisdurang, hatta Nabi SAW sendiri pun dia boleh, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak yang ditentukan oleh agama Islam itu sendiri, yakni syarak. Dan apa hak-hak atau akan diambil pada hadis yang lain selepas ini. Akan tetapi poinnya sini ialah demi dia orang itu tergolong dari kalangan kaum muslimin, yakni dorang mengucapkan dua kalimah syahadat, dorang mengaku bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan, tiada Tuhan selain Allah Ta'ala, dan dorang mengaku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala, dan dorang mengakui bahawa sembahyang itu wajib, dorang mesti sembahyang, dan dorang mengakui juga bahawa dorang mesti menunaikan zakat, mesti dorang mengeluarkan harta dorang untuk menunaikan zakat wajib. Maka ketika tu dorang tergolong daripada kalangan kaum muslimin, dan bila mana dorang tergolong daripada kalangan kaum muslimin, maka terpelihara otomatik dorang punya darah dan dorang punya harta. Malah kalau ada yang melanggar hak dorang atau artinya membunuh tanpa sebab, contohnya, ataupun mengambil harta benda kaum muslimin tanpa sebab, maka orang itu akan dibagi balasan, satu sama ada hukuman yang berat di dunia, atau yang keduanya malah akan diberi balasan yang sangat-sangat dahsyat di akhirat juga. Tapi diberi pengecualian di sini, illa bihaqqil Islam, artinya dalam syarak sendiri ada pengecualian di mana contohnya seseorang itu boleh dibunuh mengikut kepada apa yang ditentukan hukum syarak, ataupun boleh diambil hartanya. Itu sekarang akan akan dibincangkan dalam hadis yang lain. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan mengenai dorang punya hati, artinya adakah dorang orang baik atau orang tidak baik, itu urusan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Dalam sebuah peperangan kan tu, ketika sedang hangat berperang atau kan, tema tu Usamah bin Zaid, seorang sahabat Nabi SAW, ia berperang one on one lah. Sekali tempo perang itu, dia akan membunuh sudah, dia akan membunuh orang, kira last minute itulah dia akan membunuh itu, tiba-tiba orang itu mengucapkan dua kalimah syahadat, yang mana tema tu ketara lah, artinya besar kemungkinan memang ia bukan benar-benar masuk Islam lah,
Yang orang yang akan menyelamatkan dirinya. Usamah bin Zaid pasal ia melihat macam tu, dibunuhnya juga. Jadi bila mana diceritakannya Nabi SAW, maka Nabi SAW pun marah. Ya, adakah kau yang akan membuka ia punya hatinya dan melihat apa isinya? Atau maksudnya di sini wahisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Artinya mengenai isi hati seseorang atau bukan urusan kita ni. Demi dia mengucapkan dua kalimah syahadat. Artinya secara zahirnya iaitu orang Islam yang mengucapkan dua kalimah syahadat, ia mengakui bahawa sembahyang itu wajib, ia mengakui bahawa zakat itu wajib, dan ada perkara-perkara lain yang wajib dan haram. Artinya perkara-perkara yang maklum min ad-din bid-darurah, perkara-perkara yang sepatutnya diketahui oleh orang Islam secara umumnya, dan ia mengakui benda itu, maka ia tergolong daripada kalangan orang Islam yang terpelihara darah dan hartanya, nyawa dan hartanya. Walaupun mungkin dalam hatinya ia menyembunyikan kemunafikan, itu bukan urusan kita ni. Artinya urusan kita ni ialah apa yang zahir. Dalam sebuah hadis yang lainnya Nabi SAW-nya, umirtu an ahkuma bizawahir. Aku diperintahkan untuk berhukum dengan apa-apa yang zahir. Artinya apa isi hati orang itu, benarkah dia masuk Islam? Adakah yang masuk Islam pasal duit kah, pasal apakah? Itu bukan urusan kita ni. Urusan kita ni ialah ia sudahkah dia mengucapkan kalimah syahadat? Artinya sudahkah secara zahir yakni orang Islam? Okey, di sini ada 3 perkara yang disebutkan Nabi SAW. Ini untuk menjadi simbol jenis-jenis kewajipan yang diwajibkan dalam agama. Yang pertama ialah kewajipan yang diwajibkan di setiap masa dan bagi semua orang, iaitu mengucapkan 2 kalimah syahadat. Artinya orang tu mesti sentiasa mengakui bahawa Allah Ta'ala, bahawa tiada Tuhan selain Allah Ta'ala, dan bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah Ta'ala di setiap masa, dan dia kira siapa saja selagi mana iaitu orang mukallaf. Maka ini kewajipan yang berbentuk setiap masa dan untuk setiap orang. Kewajipan yang kedua, ia kewajipan untuk setiap orang yang mukallaf, tapi ada masa-masa yang tertentu. Contohnya macam apa? Sembayang. Artinya sembayang hanya 5 waktu sehari yang wajib, dan ada masa-masa yang tertentu. Tapi adakah ia wajib untuk semua orang mukallaf? Ia wajib untuk semua orang mukallaf, semua orang yang bergelar mukallaf, artinya yang sudah menanggung dosa dan pahala. Dan ada kewajipan jenis ketiga, iaitu kewajipan yang hanya dituntut arah sebahagian orang pada sebahagian waktu dengan syarat-syarat tertentu, iaitu zakat contohnya. Artinya adakah semua orang mesti membayar zakat sama ada ia miskin ataupun kaya? Tidak. Artinya ada ia punya syaratnya dulu untuk orang itu diwajibkan membayar zakat. Dan adakah zakat itu diwajibkan setiap masa? Tidak juga. Ada haul namanya, setiap tahun sekali. Kalau zakat fitrah sebelum Aidilfitri contohnya. Itu jenis kewajipan yang ketiga. Dan berdasarkan kepada hadis ini, kita ni melihat bahawa dalam hukum fikih, siapa yang keluar daripada agama Islam, artinya ia melanggar perkara yang pertama tu, ia murtad contohnya. Ia selepas ia Islam, kemudian ia keluar Islam, murtad, nauzubillah min zalik, maka orang ini, kalau terlihat ada hadis yang selepas ini, ia boleh dibunuh. Artinya ternafi daripadanya ismatud dam tu, pemeliharaan nyawa tu. Cuma tu juga orang yang indah mau solat. Artinya orang yang indah solat, ia terbagi kepada 2 lagi. Satu, orang yang indah solat kerana ia mengingkari kewajipan solat. Yang kedua, ia indah solat kerana ia malas. Orang yang indah solat kerana ia mengingkari kewajipan solat, maka ia jatuh kufur. Sebab ia mengingkari perkara yang maklum min ad-din bid-darurah, perkara yang diketahui dalam agama ini secara darurat. Artinya semua orang tahu sembahyang ini wajib. Malah hampir-hampir saja boleh dikatakan yang orang yang mengatakan sembahyang ini wajib itu mendustakan Nabi SAW. Sebab pasti tadi yang memang Nabi SAW cakap sembahyang itu wajib. So bila mana orang tu cakap indah, dah wajib, ia telah mendustakan Nabi, maka orang ini dikira sebagai kufur. Dan orang yang kufur ataupun jatuh murtad, dan tadi tahu kan tadi, artinya ia punya nyawanya boleh dikorbankan, artinya sebagai hukuman. Okay. Ada lagi orang yang indah sembahyang kerana malas. Maka wali ataupun ulil amri dalam hal ini dituntut untuk menyuruh ia sembahyang, memerintahkan ia sembahyang. Mesti kau sembahyang, diperintahkan. Kalau masih je orang tu nak mau, disuruh sudah, tapi dia kumai malas kunya masih. Ulil amri sudah tu menyuruh untuk ia sembahyang, masih ia nak mau, maka ia dihukum bunuh dari dalam hukum fikih tadi sebagai had, artinya sebagai hukuman untuk ia malas sembahyang tu. Tapi adakah ia kufur? Tidak. Itu ni orang hukuman matilah bagi orang yang indah mau sembahyang setelah diperintahkan oleh ulil amri. Dan sama juga yang ketiga, orang menunaikan zakat ataupun orang yang indah mau menunaikan zakat. Orang yang indah menunaikan zakat pun terbagi 2. Satu, orang indah menunaikan zakat kerana ia mengingkari kewajipan zakat. Orang ini wajib boleh diperangi ataupun boleh dibunuh oleh ulil amri sebab ia telah jatuh kufur, murtad. Artinya ia mengingkari perkara yang diketahui secara pasti daripada agama. Ataupun orang yang indah membayar zakat kerana ia indah maulah malas lah, karit contohnya.
Orang yang kedua ni, ulil amri berhak untuk mengambil hartanya sekadar yang wajib dibayarnya untuk membayar zakat itu. Maka dalam hal ini dia punya hartanya indah lagi terpelihara, sebab ulil amri boleh mengambil secara paksa daripada hartanya itu untuk membayar zakat. Tapi ini hanya dilakukan oleh ulil amri, pemerintah kaum muslimin. Tapi poinnya ialah tiga perkara yang asas dalam agama, sehingga kalau orang tu mengingkarinya, maka tema tu baru nyawanya tu dibenarkan oleh syarak untuk dikorbankan ataupun melalui tangan ulil amri ataupun pemimpin kaum muslimin. Selain daripada orang muslimin yang lain ni, nyawa antara ataupun nyawa kaum muslimin dan harta bisnis orang antara perkara yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat perlu dijaga dan dipelihara. Artinya kaum muslimin bukan orang yang sanang-sanangkan membunuh saudara yang muslim sendiri. Malah agama kita ni mengajarkan bahawa di antara hak kaum muslimin yang lain itu ialah kita ni memelihara dorang punya darah dan tadi memelihara dorang punya harta. Ini termasuk daripada nasihat li'ammatil muslimin itu. Artinya nasihat ataupun menunaikan hak secara tulus dan ikhlas kepada kaum muslimin yang lain. Artinya bagi setiap orang Islam ini ada haknya arah kita ni. Antara haknya yang paling besar ialah nyawa dan hartanya. Dia boleh kita ni mengambil sekutu-sekuti nyawanya, dia boleh kita ni sekutu-sekuti mengambil hartanya, melainkan dengan ketentuan syarak.